Kalau boleh balik lambat sikit Jai. Lepak dulu kat kedai ke kat mana-mana ke, baca ayat kursi Jai. Apa-apa yang boleh lah. Lepas tu saya terus tahun bidin. Lain kali, kau kalau tak nampak, jangan buat-buat nampak. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Diharapkan anda semua sihat-sihat belaka hendaknya ya. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan kat sini pada hari ini, anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jangan terlampau taksub, jangan terikut-ikut ya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik, permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Dan tak lupa juga, semoga Allah memberikan syurga buat emak dan ayah kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jadi, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM akan membawakan anda cerita berkenaan dengan Sixth Sense. Jadi, marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Kisah yang KSM nak bawakan pada hari ini adalah Sixth Sense, seperti yang KSM cakapkan tadi ya. Okey, jadi sebelum apa-apa kita start cerita dia ni, saya ceritakan dulu watak dalam perwatakan dalam cerita ni lah serta permulaan dia macam mana tau. Nama saya Cici tau. Saya mempunyai seorang adik yang bernama Lala macam tu. Adik saya ni mempunyai cita-cita, kata dia. Dari kecil dia ingin menjadi seorang pramugari gitu. Dan cita-citanya pun menjadi kenyataan, alhamdulillah. Dan dia pun mengikuti interview dan telah berjaya mendapat interview tersebut lah. Berjaya mendapat pekerjaan tu. Dipendekkan cerita, dia telah mengikuti kursus dan sepanjang kursus tersebut dia ada mengenali seorang kawan tau bernama Ilya. Dan setelah lama dia berkawan gitu, adik saya pun ceritakanlah segalanya mengenai Ilya kepada saya. Salah satunya ialah si Ilya ni mempunyai sixth sense tau. Siapa antara kita yang ada sixth sense tu? Mungkin banyak pengalaman anda ya. Jadi iaitu Ilya ni boleh nampak hantu. Jadi kisah yang pertama dia, untuk pertama kalinya si Ilya ni mengikuti adik saya ke rumah kami tau waktu tu. Dan setelah mereka ni habis berkursus apa semua, kerana rumah si Ilya ni jauh daripada bandar, jadi setelah mereka berdua ni sampai ke rumah kita orang, dan pada ketika itu semua pun berada kat dalam bilik lah. Rumah kami ni rumah flat bertingkat je, dan bilik pula hanya ada dua je dalam rumah. Yalah, rumah flat, rumah kecil kata dia kan. Sampai dalam rumah, mama saya pun mengarahkanlah agar kita orang bertiga ni tidur kat dalam satu bilik tu, bilik kedua ni dalam rumah kita. Okey, semasa kita orang masih kecil lah, kita orang ni pernah tinggal dengan arwah nenek saya tau, iaitu bapa kepada mak saya macam tu lah. Actually arwah datuk, tapi sebab kita orang ni dah biasa panggil dia dengan panggilan nenek gitu. Dan arwah ni pula dah meninggal tau. Dan selama lebih kurang arwah ni meninggal dah lebih kurang 15 tahun dah lamanya. Dan bilik itulah yang akan kami tidur pada malam tu lah. Semasa semua masuk ke dalam bilik tersebut, raut wajah Ilya ni memang nampak macam agak pelik tau. Berubah serta-merta tau. Lalu kita orang bertiga ni duduklah kat atas tilam tu sambil bercerita-bercerita. Yalah, perempuan-perempuan bercerita kan, dan mengemas barang gitu. Tiba-tiba sahaja Ilya pun bersuara, kat sini pernah ada orang tua tinggal ke? Ilya tanya macam tu lah. Saya dengan adik saya berpandangan lah antara kita berdua. Padahal adik saya ni tak pernah pun menceritakan apa-apa pun kepada Ilya ni mengenai keluarga kita orang ni. Dan adik saya pun kata, ya pernah. Kenapa? Macam mana kau tahu ni Ilya? Dan Ilya ni diam tahu sekejap. Sekali lagi Ilya ni bersuara tau, sambil tengok dekat dinding yang menghadap bilik sebelah. Dan dia tunjuk lalu berkata, kat sini ke dia tidur? Saya waktu ketika tu dah berdiri dah.
Lalu keluar daripada bilik tau. Adik saya pun terus ikut saya jugalah. Dan mama saya waktu tu terkejut kerana kita orang ni berlari keluar daripada bilik dan buat bising lah, agak bising jugalah. Dan Helia hanya duduk dalam bilik je waktu tu. Mama pun berkata tau, kenapa korang semua ni? Macam nampak hantu je. Dan adik saya pun berkata, Elia tu buat saya terkejut. Dia cakap ada nenek kat dalam bilik. Lalu mama saya pun pergilah masuk bilik tu. Orang kata nak tengok Elia ni. Apa benda yang berkata. Dia pun mama tanya lah dekat Elia ni kan. Mana kau nampak Elia? Dan apa yang dia sedang buat? Ni Elia berkata, kat sini. Macam tu. Elia tunjuk sambil tunjuk dekat dinding lah. Dia tengah baring kat situ. Dan mama saya berkata lagi, dia pakai apa? Elia kata lagi, dia pakai pampers, tak pakai baju macam tu. Dan kita bertiga ni terkejut tau dengan apa yang Elia kata. Sebab apa yang Elia kata waktu tu memang benar belaka tau. Ini serius kata dia. Kita tak ada pun cerita apa-apa kepada si Elia ni. Dan tapi macam mana dia boleh tahu. Dan perkara ini berlaku anggaran pada jam pukul 8 ataupun 9 malam macam tu. Jadi masih lagi cerita tadi, yang kisah nombor 2 pula. Masih lagi dekat rumah kita orang kak. Tapi dah tak ingat dah hari keberapa Elia berada kat rumah kita orang tahu waktu tu. Sama juga berlaku pada malam hari. Kita orang bertiga ni tengah bercerita-cerita lah. Orang kata berseronok bercerita sambil kita ketawa. Tiba-tiba saja Elia ni diam tau. Dan sekali lagi dia nampak benda yang sama. Iaitu of course arwah nenek saya ataupun datuk saya tadi. Dan saya pun berkata, kenapa? Dia kata, ada lagi lah nenek awak kat sini. Tapi nenek tak baring kali ni. Dia cuma berdiri je. Dia pandang je kita. And guess what? Elia kata, dan dia ni berdiri dekat belakang saya. Apa lagi waktu saya macam, kan, astagfirullahaladzim, saya terus bangun, berlari lah dengan adik saya tau. Dan sekali lagi kena marah dengan mama lagi. Baiklah, okey, kita sambung. Dan kisah ni masih lagi kisah pasal Elia ni. Kisah nombor 3 Dan masih lagi dekat rumah yang sama, rumah flat kita orang ni. Cuma kali ni dia berlaku dalam mimpi si Elia ni tau. Bangun saja pagi tu, si Elia ni menceritakan mimpi dia tau kepada saya, pada adik dengan mama sekali ada waktu tu mendengar lah. Jadi kita orang berempat ni berada dekat ruang tamu tau. Dan Elia berkata, Aunty, semalam kan nenek ada datang dalam mimpi saya tau. Mama saya kata, apa yang dia cakap? Elia kata, nenek cakap ada barang dia hilang. Dah lama dia cari-cari tapi tak jumpa. Nenek kata dalam mimpi Elia ni lah. Dan mama ni pun berfikir dan teringat yang barang-barang nenek semua mama dah dermakan dah kepada orang-orang surau yang ada dekat kawasan rumah kami lah. Mama saya sampaikan pesan tu kepada Elia. Kalau nenek datang lagi dalam mimpi dia, Elia cakap mama dah dermakan barang-barang nenek pada jiran-jiran tetangga yang bangsa Islam, yang beragama Islam macam tu. Okey, sambung dengan kisah yang keempat pula. Dan kisah kali ini berlaku tau dekat kampung mama saya. Ini pun pertama kali Elia ni datang ke kampung kami. Maksudnya diorang ni dengan si Elia ni memang rapat lah sampai Elia ni boleh ikut diorang balik kampung. Jadi memang kawan yang rapat sangat lah. Hopefully korang sampai sekarang masih korang rapat Okay. So Elia datang ke kampung kami dan kami ni tak ada cerita apa-apa pun pada dia. Jadi kejadian ni berlaku dekat jam 7 malam macam tu lah. Kita orang berada dekat rumah lama nenek tau. Maksudnya mama kepada mama saya. Maksudnya nenek betul dia lah. Yang tadi nenek juga. Tapi nenek tu panggilan untuk atuk dia. Dia panggil atuk dia pun nenek, nenek dia pun nenek. Gitu. Jadi keadaan rumah nenek saya waktu tu, jenis di bawah rumah tu macam terbuka tau. Tak ada dinding, cuma ada tiang je. Macam rumah-rumah kampung lah. Gitu kan. Jadi dekat dapur je ada tingkap dan dinding macam tu. Ruang makan dan berehat semua, ruang rehat semua terbuka lah maksudnya. Sekeliling rumah nenek saya ni hutan. Dan hanya ada 2 rumah yang ada dekat kawasan tu. Rumah nenek berdepan dengan jalan raya, tapi ada tanah luas sikit kat depannya. Dan belakang rumah aunty saya, tapi jauh sikit lah kat belakang. Dan di sebelah kanan dan kiri rumah nenek saya ni hutan belantara yang tebal tau. Dan waktu tu
Kami semua berada dekat bawah rumah tau. Orang kata kat dapur lah macam tu. Iaitu saya, ada mama, daddy, nenek, adik, Ilya dan aunty saya. Katanya macam tu lah. Saya pun dah lupa dah kata dia kan. Saya dan adik saya ni duduk dekat kursi malas tau. Dan berdekatan dengan tangga menuju ke atas rumah. Manakala nenek, mama, aunty dengan daddy ni duduk dekat meja. Di tengah-tengah ruang tersebut. Ilya dekat dengan tiang rumah menghadap ke kiri tau. Di kiri rumah waktu tu ialah hutan macam saya cakap tadi kan. Dan tidak berapa jauh di sana ada tempat jemuran tau. Di sebelah jemuran tu ada pokok nangka. Dan kami semua cerita-cerita lah macam biasa bergembira orang kata kan dengan Ilya kawan-kawan kan. Jadi kita orang bercerita bersembang-sembang. Dan tiba-tiba si Ilya ni bersuara, "Nek, oh Nek, siapa tu yang berdiri dekat pokok?" Si Ilya sambil tunjukkan ke arah pokok nangka tersebut. Dan kita orang semua ni berpaling muka lah, pandang. So, tengok ke arah yang Ilya tunjukkan tu. Dan nenek kata, "Siapa yang kamu nampak? Macam mana rupa? Macam mana bentuk dia?" Ilya kata tau, "Orangnya ada dua Nek. Satu orang muda tau, pakai t-shirt. Dan satu lagi orang tu tua, pakai singlet putih je. Dia pakai seluar pendek, atas parah lutut macam tu." Dan habis je Ilya ni berkata, saya dengan adik saya terus bangun, berlari pergi kat nenek dengan mama saya lah macam tu. Jadi kami duduk dekat mereka tu. Dan semua dah ketawa je waktu tu. Lalu nenek saya pun berkata tau, "Oh, itu anak buah nenek, yang muda tu. Dan yang tua tu suami nenek. Apa yang kau buat?" kata nenek kan. So Ilya kata, "Tak ada apa-apa ni, dia orang cuma berdiri je kat situ, tak ada buat apa-apa pun, sambil dia orang tengok-tengok kita kat sini." Seram. Bila kita tak nampak, kita tak tahu orang yang ada sixth sense ni nampak apa tau. Okey, kita sambung dengan cerita ini. Kali ni kisah yang terakhir, kisah yang 5 tau. Jika kami berada di kereta dan waktu tu sekitar jam 11-12 malam tau macam tu. Kita orang ni pulang waktu tu naik Grab lah. Selepas dah pergi jalan-jalan, kita orang nak balik ke rumah lah waktu tu. Keadaan masuk ataupun keadaan jalan nak masuk ke rumah kami ni, jalan dia lurus je tau. Di sepanjang simpang tersebut ialah kubur orang Islam. Wow, seram juga rumah dia. Jika lurus lagi ke depan ataupun terus lagi ke depan ialah menuju ke kubur Cina. Dan sebelum simpang lurus tersebut, iaitu sebelah kanan ialah simpang masuk pergi ke rumah kami lah. Kedudukan kami dalam kereta waktu tu, Ilya ada kat sebelah kanan, adik saya ada kat tengah-tengah, dan saya ada kat kiri lah. Jadi macam biasa, Ilya ni diam je dalam kereta. Dan tiba-tiba si Ilya ni bersuara tau. Dengan spontannya, semasa hendak masuk ke sempang rumah kita orang tu, ada satu jalan tau menuju ke rumah orang ke atas bukit. Dan ada lampu jalan jugalah kat situ, kira agak macam sama-sama terang-terang jugalah Jadi si Ilya ni nampak satu orang perempuan, dua orang anak tau tengah berdiri. Dan kereta kami ni lalu lagi kat kawasan yang ada pokok besar. Akar dia berjuntai-juntai tu. Pokok apa yang macam ada banyak rambut-rambut gitu kan. Dekat sana si Ilya ni nampak ada orang tua. Dan waktu tu adik saya dah mula takut lah. Of course lah, dia memang penakut kan. Sama lah dengan saya, kata dia. Dan dah marah pada si Ilya. "Jangan cakap lagi lah pasal benda-benda yang kau nampak. Aku takut lah," kata adik saya lah. Dan saya waktu tu sambil, orang kata sambil ketawa lah. Saya diam je, saya tak nak campur. Lantak korang lah kan. Tidak lama kereta pun masuk dalam kesimpang lah untuk nak ke rumah kami. Dan kita orang bercakap lah pada driver tu ataupun driver Grab tu kan, "Lurus saja tau bang, sampai hujung nanti baru berhenti." So rumah kita orang kat situ. Bila kereta kita orang ni sampai kat hujung, sebelah kanan tu ialah hutan tau. Dan ada bus stop lama yang terbiar je kat situ. Dan sekali lagi si Ilya ni bersuara lagi. Dia nampak ada perempuan duduk dekat bus stop ni pakai baju sekolah tau. Tapi kali ni saya dengan adik saya hanya terdiam. Sampai saja kita orang terus bayar dan terus masuk ke rumah. Dan adik saya pula laju je naik berlari, yang kata dia. Ilya lagi berkata, sebab waktu tu tinggal saya dengan Ilya, adik saya dah naik atas dah cepat-cepat awal-awal kan. So Ilya cakap dengan saya lagi, "Sepanjang jalan tu kan kak, ada semua benda tu sebenarnya. Mungkin kat sana tempat mereka tau. Saya pun tidak mahu sebenarnya nampak ni semua. Tapi memang daripada kecil saya nampak ataupun saya macam ni tau. Apa boleh buat? Dalam kami adik-beradik, saya sama kakak saya saja yang dalam keadaan begini.
Cuma kakak saya ni lain sikit. Dia hanya nampak bayangan. Macam itulah lebih kurang. Begitulah Ilya cerita pada saya sebelum kami sempat sampai ke rumah. Sejauh mana semua cerita itu dan penampakan yang Ilya nampak ni betul ataupun tidak, saya rasa, kata dia rasa nampak macam betul semualah. Sebab daripada kisah 1 sampai kisah 4 adalah pasal kisah ni berkaitan dengan keluarga dia. Seperti yang saya cakap, kita tak pernah cerita apa-apa pun pada si Ilya ni, dan dia sendiri tahu tau, melalui penampakan sixth sense yang ada pada diri dia. Sebab apa yang orang ada sixth sense ni boleh nampak, kita tak boleh nampak tau. Kita orang biasa memang tak akan nampak tau. Dan Ilya kata masa dia budak-budak, dia sentiasa berada dalam ketakutan dan tak biasa tau. Tapi bila dah semakin biasa, semakin dewasa, benda tu semua dah menjadi sebati dalam diri dia dan anggap semua tu hanyalah bayangan dia. Okey lah, ini adalah kisah seram Malaysia yang kali pertama ni ataupun kita nak ceritakan ni adalah pasal kisah Sixth Sense ni. Jadi macam mana? Enjoy tak kisah yang pertama ni? Kalau korang masih berminat lagi, saya nak sambung dengan kisah yang kedua. So, stay tune. Baiklah, sampailah kita kisah yang kedua pada kali ini kan. Okey, untuk kisah yang kali ini masih lagi berkisah tentang Sixth Sense ni. Jadi, siapa yang ada Sixth Sense tu? Bolehlah cerita-cerita sikit kan? Boleh share cerita ke macam mana ke kan? Baiklah, tajuk kali ni dia agak menarik tak? Dia berkisahkan tentang seorang yang ada Sixth Sense. Jadinya kita terus dengan cerita dia. Okey, saya ni dilahirkan dengan kebolehan untuk nampak benda-benda macam ni lah. Senang cerita, lah kan, orang kata hantu ke apa, makhluk alam sebelah ke, gitulah. Jadi saya ni dah lali tau tengok dia orang. Tapi tak bermakna lah yang saya ni berani sangat. Sebab benda ni kalau mengacau memang seram juga, kata dia tau. Jadi cuma kalau saya ternampak, saya buat tak nampak je lah kan, buat-buat macam tak perasan gitu kan. Jadi demi kesejahteraan hidup, kata dia. Honestly, saya cakap, saya ada kelebihan nampak hantu ni tau. Walaupun itu adalah satu anugerah. Orang kata lah, ada setengah orang kata anugerah, ada setengah kata orang kata ada gangguan kan dalam badan dia. Jadi benda ni agak depressing jugalah. Tapi saya pelik tau, bila ada sesetengah manusia ni, dia beria tau, nak berlagak, nak brag about yang konon-kononnya macam dia boleh nampak benda-benda macam ni tau. Jadi nak dijadikan cerita lah. Saya lepak dengan dua orang kawan saya ni, nama dia Anor dengan Man tau. Dan kemudian datang kawan saya lagi seorang ni, si Jai, dia bawa seorang kawan dia lah, yang kita orang tak berapa kenal. Yang saya letak nama dia kat sini, Biden lah gitu kan. Jadi kita orang pun melepak lah, minum-minum, borak-borak kan. Tadi si Jai ni buka cerita pasal Biden ni punya kebolehan. Orang kata kawan baru kita orang ni yang kita orang tak kenal ni, kononnya si Biden ni dia ada satu, orang kata, kelebihan yang sama macam saya. Maksudnya dia ada sixth sense juga. Dia boleh nampak makhluk alam sebelah. Jadi by the way kawan-kawan saya ni yang lain ni tak tahu tau yang saya boleh nampak-nampak ni. Kecuali seorang je, si Jai tu, dia tahu saya boleh nampak. Jadi sebab saya dengan Jai ni dah kawan lama, masa daripada dia ni ataupun si Bidin ni dengan bersembang-sembang, saya terpandang tau, ada pasangan makcik dengan pakcik ni jalan menuju datang ke kedai yang tempat kita orang lepak ni. Yang menarik perhatian saya waktu tu adalah macam ada susuk yang ikut diorang ni daripada belakang tau. Mula-mula macam tak jelas, tapi bila makin dekat saya perhati je tau. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Macam tu tau. Saya dah istighfar dah banyak-banyak. Dalam hati ni dah macam astaghfirullahalazim, apa benda je aku nampak ni. Sebab apa yang saya nampak dekat belakang makcik dengan pakcik tu, macam ada satu makhluk. Tak tahulah makhluk tu perempuan ke lelaki tau. Rambut dia memang kusut masai tau, berselabut. Baju dia macam kain kotor macam tu, macam kain buruk warna putih. Tengah jalan tau. Tapi dia ni berjalan, badan dia dalam keadaan macam rukuk. Kita rukuk tu, kata badan 90 degree angle tu,
Dan tangan dia panjang, lurus kering ke bawah macam tu. Dia jalan macam tu tau. Tapi bila saya dah nampak tu, saya buat pandang tempat lain lah. Buat macam tak perasan. Kita orang ni melepak dekat table luar tau. Korang bayangkan lah, memang nampak habis lah tu kan, kat table luar. Jadi bila nak sampai je dekat kedai kita orang yang tengah kita orang lepak ni, saya cuik-cuik pandang lah. Saya nampak macam makcik dengan pakcik ni tadi, dia macam tunjuk-tunjuk tau. Macam suruh tunggu kat situ. Macam tu lah. Dia tunjuk benda tu macam dekat makhluk tu. Dia suruh berhenti. Dia suruh signal macam berhenti sini, tunggu sini. Macam tu lah lebih kurang kan. Sudah. Waktu tu saya dah fikir tau, macam manalah saya nak pergi kat motor saya waktu tu kan. Memandangkan saya seorang je park motor dekat area situ, dan kawan-kawan lain pula dia orang park kat tempat lain tau. Jadi baru saya terfikir, Allahu Akbar, macam mana aku nak pergi motor aku ni sekejap lagi kan. Tiba-tiba si Ano dengan si Man ni cakap, jomlah balik lah, penat lah kan. Si Jai dengan Bidin pun bangun sekali tau, nak join, nak balik juga. Dan waktu tu saya memang Allahu Akbar, macam mana aku nak balik, gitulah kan. Lepas tu saya tarik Jai ni ke tepi tau. Jai, kejap Jai, teman aku pergi motor sekejap boleh tak? So saya minta si Jai ni teman saya pergi ke motor saya lah. Dan si Jai ni dia macam faham tau. So kita orang ni pun berjalan lah pergi ke motor saya. Si Bidin ni pula ikut belakang sekali, sebab dia ni dengan Jai tadi naik satu motor tau. Jadi masa nak pergi ke motor saya tu, saya cakap dekat Jai, benda tu ada dekat depan ni je tau. Kau sembang-sembang je lah dengan aku, buat macam tak ada apa-apa lah kan. Lepas tu Jai pun angguk je lah, macam faham macam tu kan. Nasib baik si Jai ni jenis cool gila tau. Dan Bidin pula saya tak cakap lah, sebab saya expect dia ni boleh nampak. Kan tadi si Jai cerita si Bidin ni boleh nampak. So saya pandang lah ke arah lain tau. Dan masa berselisih ataupun lalu sebelah makhluk tu, berdebar-debar beb jantung saya, kedebuk kan. Tapi nasib baik lah, sebab saya ni buat borak dengan Jai, macam kata macam tak sibuk dengan benda tu, ataupun tak buat tak pandang langsung lah. Taklah rasa orang kata cuak sangat. Lepas dah melintas benda tu, tiba-tiba apa benda tu buat tau. Alahai, boleh pula si Bidin ni boleh meludah dekat benda alah tu. Tak boleh belah babe. Memang macam saya, dia boleh meludah betul-betul kat depan benda tu tau. Allahu Akbar. Saya waktu tu memang automatik tepuk dahi dah. Astaghfirullahalazim. Saya ingatkan yang katanya tadi dia claim yang dia boleh nampak sangat benda-benda macam ni. Tapi dan Jai dah tanya-tanya saya, kenapa tepuk dahi? Kenapa? Rasa saya nak cakap tu, si Bidin ni boleh dekatkan diri dengan saya dengan si Jai ni tau. Dan saya dah start lah, jalan laju lah, pergi kat motor lah cepat-cepat. Sampai kat motor, saya cakap dengan Jai, kau balik nanti dengan si bengap ni ke? Kasar kuasa kan. Jai, ya kan? Bidin buat muka waktu tu dah macam, waktu tu muka dah blur je, tanya apa sal gitulah kan. So saya cuik-cuik pandang benda lah tu tau. Awak tahu tak makhluk tu tengah buat apa sekarang? Mula-mula tadi makhluk tu dia rukuk menghadap ke kedai tau. Orang kata tunggu tuan dia tadi. Lepas si Bidin tadi dah terludah kena dekat makhluk tu macam tu lah agaknya makhluk ni dia rukuk menghadap kita orang tau kat situ. Meremang saya terus pakai helmet. Saya pun cakap kat Jai tau, kalau boleh balik lambat sikit Jai, lepak dulu kat kedai ke kat mana-mana ke, baca ayat kursi Jai, apa-apa yang boleh lah. Lepas tu saya terus tahun Bidin, lain kali kau kalau tak nampak jangan buat-buat nampak. Dan Bidin waktu tu buat muka blur tau, dan bengang lah mungkinnya dengan saya waktu tu. Saya pun start motor terus jalan lah orang kata, dan terpaksa lah tinggalkan si Jai dengan Bidin kat situ. Dan Jai datang pun sebab naik motor dengan si Bidin ni kan, jadi dia memang kena tunggu si Bidin lah sama-sama. Sebab saya pun sampai je rumah saya waktu tu, saya text si Jai ni, kot ada apa-apa terjadi ke, kontak saya balik semula, beritahu kat mana ke apa benda ada masalah. Jadi saya waktu tu memang dah rasa memang tak sedap hati tau. Sebab biasanya benda-benda macam ni, kau jangan usik dia. Dia tak usik kita, kita jangan usik dia. Macam tu lah lebih kurang kan. Sebab saya dapat rasa benda tu akan ikut diorang tau pada malam tu. Dan kacau diorang kau-kau punya. So dalam beberapa jam lepas tu lah, Jai text saya balik semula tau. Dia minta tolong datang dekat diorang, kata dia. Dia send location sekali tau dekat saya. Jadi saya pun terus siap-siap, pakai baju kedebak-kedebuk-kedebik, dan start motor terus gerak pergi ke lokasi yang Jai kasih tu tau. Sampai je dekat kedai mamak ni,
saya nampak si Jai dengan Bidin ni tengah duduk termenung tau. Dua-dua muka dah pucat habis dah. Orang kata kalau biru tu biru lah agaknya kan. Tapi sebab bawa cahaya lampu warna kuning tak nampak lah biru kan. So saya duduk order minum dan tanya apa yang jadi. Jadikan cerita, Bidin tadi angin sangat tau dengan saya waktu tu. Dia tak nak tunggu dah. Dia nak gerak balik time tu juga tau. Jadi si Jai ni terpaksa ikut lah orang kata si Bidin sebab dia naik motor Bidin kan. So masa diorang tengah atas jalan tu, tiba-tiba si Bidin menggelabah tau. Dia bawa motor macam dia pegang habis lah. Memang bawa motor laju macam tu. Rupanya si Bidin ni dia nampak daripada side mirror benda tu tengah kejar dia orang tau. Benda tu berlari sambil dalam keadaan merukuk 90 degrees angle tu. Berlari, boleh berlari kot dalam tu. Laju kot dia lari. Last dia orang ni pergi melencong lah, pergi tempat orang ramai. End up dia orang melepak dekat tempat tu lah, tempat yang saya pergi ni lah. So saya sambil dengar, sambil mata ni melilau lah tengok sekeliling. Kot benda tu masih ada lagi. Lepas tu baru saya terperasan yang benda tu ada lagi tau, tapi berdiri dekat bawah pokok tepi longkang besar dekat ujung tu, tak jauh daripada kedai makan tu tau. Tapi saya tak nak cakap lah kat dia orang tau. Last kita orang melepak kat situ sampailah ke pagi subuh. Dan lepas azan subuh macam tu, barulah masing-masing balik. Dan Bidin dapat satu pelajaran kat situ. Sebab dia punya kebodohan tu, dan tak pasal-pasal kita orang ataupun Jai dengan dia dapat pengalaman paranormal malam tu. Dan dia pun, si Bidin ni minta maaf dekat saya lah sebab poyo macam tu. Baiklah, inilah kisah seram Malaysia yang untuk kali ni. Inilah kisah yang terakhir. Saya harap anda semua enjoy dengan kisah-kisah ini. Baiklah, sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Dan terima kasih pada yang sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni. Dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya dan untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik, yang berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.